kenapa kita kena banyakkan makanan berkhasiat tadi? Okey. Apa kegunaan dia kan? Kenapa beria sangat nak lebih ni? Antara yang kita takut ialah kelahiran pramatang. Selamat datang ke Borak Pak Enma, podcast majalah Pak Enma. Hari ini kita bersama dengan Dr. Anita Wati. Doktor boleh perkenalkan diri tak? Alhamdulillahi wahidul ahad, al-fardus somad, allazi lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maira kerana menjemput saya ke studio hari ini. Terutamanya saya mengucapkan penghargaan yang sangat tinggi kepada majalah Pak Enma. Alhamdulillah. Okey, Doktor, hari ni kita nak borak secara santai je. Untuk kita nak tahu tentang ibu hamil, baby dengan gigi specifically. Sebab doktor seorang doktor gigi kan. Dan doktor ada klinik kan? Ya, betul. Ada klinik gigi Maira dekat mana di tu? Saujana Utama. Saujana Utama. Okay. So bila kita bercakap tentang baby dengan ibu mengandung, ada pelbagai mitos, fakta tentang ibu mengandung dan baby. So ada yang tanya juga, bila mengandung ni ibu cenderung mengalami gigi longgar, betul ke doktor? Okey, saya mulakan dengan kehamilan ya Maira. Okay. Biasanya dalam kandungan ni selama 280 hari secara amnya lah. Jadi dalam Al-Quran ada menceritakan peristiwa yang berlaku semasa fasa embrio. Fasa embrio ni masa baby dalam kandungan ibu lah. Okey. Firman Allah Ta'ala dan surah Al-Mu'minun ayat 14 ya Maira. Allah ciptakan dari air benih. Kemudian dijadikan sebuku darah beku, seketul daging, kemudian dijadikan kepada beberapa tulang. Kemudian tulang-tulang itu diselaputi dengan daging-daging, maka terjadilah bayi itu sempurna kejadian. Itu adalah nyata kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta Maira. Berbalik pada soalan Maira tadi, adakah kehamilan mendorong kepada gigi longgar? Sebenarnya jika kita mengambil pengambilan nutrien dan juga khasiat yang cukup semasa mengandung, dapat memastikan pembesaran pergigian baby kita akan terkawal. Maksudnya ibu mengandung tadi jika dia menjalankan rutin harian yang baik, tidaklah mendorong kepada gigi rosak tadi. Tetapi jika sebaliknya, maka mungkin berlaku kepada kelonggaran gigi. Kiranya dia tak 100% related dengan baby. Hubungan antara ibu anak dalam kandungan tu ada kita namakan plasenta. Plasenta ni adalah penghubung antara anak dan ibu di dalam kandungan. Okay. Ada nutrien dan kalsium yang diserap daripada anak daripada ibu melalui resapan. Dan begitu sebaliknya, macam bahan tumbuhan daripada anak juga boleh meresap kepada ibu untuk membantu dikumuhkan. Maksudnya di sini bila mengandung, kalsium yang diperlukan hendaklah lebih sikit Maira. Supaya tak berlaku kelonggaran gigi kekurangan nutrien, terutama kalsium lah dalam pembentukan gigi dan tulang. So kalau ibu mengandung dekat luar sana, bila dah pregnant tu dia dah boleh siap-siap lah ambil makanan yang ada kalsium yang tinggi. Macam acid folic pun sama kena ambil tinggi. Kita kena ambil benda tu lebih banyak daripada yang sepatutnya. Betul Maira. Okay. And then ada juga yang bila kita sebut tentang kesihatan gigi, perkara pertama terlintas kalsium tu, peranan dia, kalau macam doktor kata kena ambil kalsium tu lebih. Peranan dia sendiri untuk gigi adalah kuatkan. Okay. Kalsium untuk gigi ni khasnya kalsium fosfat nama dia. Jadi dia ni membantu dalam menguatkan gigi kita. Struktur lapisan gigi kita terbahagi kepada tiga yang utama Maira. Luar enamel, lepas tu dalam dia dentin, dan dalam sekali adalah pulpa. Dalam pulpa ni ada salur darah dan juga saraf lah. Tapi dentin di luar tu diselaputi oleh enamel. Jadi
kalsium tu sendiri akan menguatkan enamel bagi memastikan gigi kita terkekal sihat di dalam. Kekal sihat dia untuk lindung Lindung benda-benda tu gigi. juga Struktur bahaya gigi. kan doktor sebenarnya sebab gigi kita kena jaga betul-betul sebab dia related dengan Otak. otak, Jantung. Okey. Banyak dia bersambung-sambung Maira. Kalau yelah sebab jantung kita ni menghubungkan antara organ-organ lain dalam badan kita kan. Antaranya ialah gigi, mata. Pasal tu orang tua-tua dulu pun sangat menitik beratkan penjagaan gigi Maira. Okay, let's say lah kan doktor, bila ibu tu contoh dia tak ambil kalsium yang banyak, yang sepatutnya dia ambil, lepas tu gigi dia longgar dan sampai rosak, mungkin boleh tercabut, kan? Tapi bila dah tercabut, kita dah besar, tak mustahil lah untuk tumbuh semula kan. So mungkin boleh pakai gigi palsu, tapi ada alternatif lain macam gigi emas juga kan. Apa function gigi emas dengan gigi palsu tu? Okay, macam ni Maira, itu kita dah masuk ke dalam bahan-bahan pergigian kan. Contohnya yang Maira cakap tadi, gigi palsu. Gigi palsu tu biasanya daripada akrilik atau plastik lah. Kan. Kalau yang gigi emas tu emas lah. Kan zaman dulu kan ramai orang pakai gigi emas, sebenarnya lebih pada untuk kesihatan. Jadi biasanya sekarang kalau di klinik saya lebih gunakan emas tu untuk membuat satu prostesis yang kekal dalam mulut, dinamakan jambatan atau bridge. Kalau gigi palsu boleh tangga-tangga kan Maira. Cuma bridge ni dia melekat terus dalam mulut kita. Tu saya rasa lebih sesuai untuk menggunakan bahan berasaskan emas. Sebab ini apa yang saya baca semalam lah kan. Saya baca macam contoh kalau gigi palsu, dia kena jaga dan penjagaan dia macam contoh limit dia boleh pakai 7 sampai 10 tahun sahaja. Is it true? Okay, gigi palsu ni sebenarnya wear and tear, pakai dan haus. Tak ada jangka masa yang ditetapkan berapa kan. Ada setengah boleh up to 10 years, 10 tahun. Ada yang 3-4 tahun dah lunyai. Tengok penjagaan jugalah. Tetapi emas dia secara teorinya boleh up to 40 years, 40 tahun Maira. 40 tahun Ya, insyaAllah 40 tahun sebab fizikal emas tu sendiri bersifat fleksibel dan kita sedia maklum emas bukannya senang nak pecah-pecah kan. Betul. Jadi kalau kita nak menggantikan gigi tu, dia antara bahan asas yang sangat baguslah untuk sesuai. Kesihatan. Nak gigi apa, tulang ayam, insyaAllah Allah kembalikan nikmat makan tu dari Maira. Kalau kita pakai palsu, kita nak punya kurang kuat untuk menggigit. Takluk orang ada. Takluk orang kata. That's why lah orang dulu-dulu dia lebih prefer pakai gigi emas sebab dia kuat sebenarnya. Ya, sebab kalau nak makan tu kita nak mengembalikan fungsi mengunyah. Betul tak? So Allah Ta'ala jadikan geraham ni untuk mengunyah kan. Gigi kacip untuk apa? Tugas fitrahnya untuk memotong makanan, ditaring untuk mengoyak makanan. Jadi tak bolehlah sewenang-wenang cabut contohnya kan. Tapi antara bahan asas dalam pergigian ni selain daripada emas, ada juga amalgam ataupun kandungan asas dia ialah silver, perak. Ada juga dialloy lah. Ada sedikit merkuri tapi dibenarkan lah kan. Ini bahan-bahan ni sangat bagus untuk membunuh kuman sebenarnya, bertindak sebagai antibakteria Maira. Okay. Ini first time saya dengar sebab saya dah lama adalah a few nenek-nenek kan yang saya jumpa memang pakai gigi emas, tapi saya macam tak terfikir macam mana dia punya fungsi dia dan sebagainya. It is a good knowledge and new knowledge for me, and the fact that yang gigi saya kat sini saya tak ada tahu gigi saya kena cabut. Lepas tu doktor tu cakap dia minta saya buat bridge, tapi saya tak buat-buat. But I might consider untuk pakai gigi emas. Berapa kos tu doktor? Okay, untuk satu. Gigi emas ni mana ada emas murah kan? Betul. Biasanya kos anggaran dalam 6,000 juga sebatang Maira. 6,000 sebatang. Tapi worth for the money lah. You get back. Actually emas ni sentiasa nilainya meningkat. Dia tak akan turun. Satu hari nanti you akan get back your money. Boleh gadai. Ada setengah pendapat mengatakan ahli agama, ustaz-ustaz mengatakan kalau banyak boleh dibuat even wasiat pun macam tapi kalau
tidak menyeksa mayat lah kan. Kalau sampai menyeksa mayat tu saya rasa dibiarkan tanam pun lebih baik. Itulah, tapi boleh lah sebenarnya. Boleh Kalau lah. dalam kesempitan tu kan, insya-Allah boleh bantu kita. Boleh dijadikan wasiat. Mungkin saya kalau saya pasang satu, kalau saya tak ada nanti saya dah pesan-pesan kalau anak saya masih lihat podcast ni, mak wasiatkan satu gigi emas kat mak cik. Okay. Kita get back to the story tentang pregnancy. Macam kalau ibu mengandung, simptom yang kalau masalah gigi tu longgar. Okay, saya lebih suka Maira cakap pasal tanda dan gejala kan, sign and symptom. Bila gigi longgar ni biasanya bermula dengan rasa ngilu Maira. Banyak juga ibu-ibu hamil bermula rasa ngilu, sengal kat gigi dia kan. Tu petanda awal lah. Jadi kita tak boleh biar je kan. Berus lebih sikit, tapi yang paling elok saya sarankan jumpa doktor gigi. Biasanya kalau kita biarkan gusi mula berdarah pula. Itu juga didorong oleh perubahan hormon Maira. Dan bila kita mengandung, hormon kita akan berubah. Terutamanya estrogen dan progesteron. Ini akan memainkan peranan dalam, contohnya ibu mengandung ni dia senang rasa mual, muntah kan. Benda itu disebabkan oleh gas reflux dari perut dia. Jadi kandungan asid tu sendiri dah bila muntah dia akan cenderung kepada masalah-masalah yang kita bincangkan tadi. Gigi sengal, lepas tu mula rasa longgar, gigi gusi berdarah. Itu cepat-cepat jumpa doktor gigi, lakukan pemeriksaan asas. Contohnya cuci gigi. Macam tu. Dia kalau pregnant ni extra care ke terhadap gigi? Ya, lebih extra care berbanding orang biasa yang tidak hamil. Kerana perubahan hormon tadi Maira. Kalau orang biasa tak ada gangguan hormon kan, lebih stabil. Bila kita dalam keadaan hamil ni, itulah yang mengganggu proses penjagaan gigi kita. Jadi rutin-rutin harian tu tak boleh di stop. Setengah hari nak buhu gigi, nak muntah kan. Kena juga perlahan-perlahan. Jangan Latih ikutkan diri, sangat. jangan ikutkan sangat. Cuba educate diri kita. Benda ni penting. Kalau tak nanti lagi memudaratkan kita dan juga baby nanti. Dengar tu. Kena juga. Jangan layan sangat. Betul Maira. Biasanya ramai ibu hamil yang risau tau. Tapi saya nak tanyalah kan. Ya Maira. Adakah rawatan pergigian ketika mengandung boleh dibuat? Selain daripada check up tu. Pemeriksaan asas adalah check up kan. Saya sarankan, kebanyakan doktor-doktor juga sangat menyarankan seawal kehamilan. Elok dibuat. Selain pada check up untuk hamil, juga disarankan untuk rawatan asas gigi. Terutamanya scaling and polishing tadi. Tapi untuk rawatan yang agresif tidaklah. Tidak disarankan semasa mengandung, terutama masa trimester pertama tu untuk yang rawatan asas sahaja. Rawatan asas sahaja. Agresif tu tunggu dulu. Kita guna yang lebih lembut rawatan untuk ibu dan anak. Macam tu Maira. I see. Okay. Nasihat doktor sendiri kepada ibu hamil yang mementingkan kesihatan gigi ni? Ya. Antaranya nasihat saya yang Maira. Doktor dah jot down ya. Doktor dah tunjuk dah. Nasihat ni kita banyak kena nasihat ni. list kan. Banyak nasihat nak bagi ni kan. Tapi kita teruskan cakap doktor. 4 perkara sahaja. Okay. Ya, buat hari ni masa dah suntuk Maira. Okey, 1, jaga pemakanan. Jaga pemakanan. Utamakan pemakanan sunnah atau pemakanan sihat. Ada beberapa makanan yang disarankan oleh agama. Sebab sebagai orang Islam, kita ada guideline pemakanan kita. Tapi ada saranan berbagai lagi makanan di luar sana yang boleh kita ambil juga. Yang rasa baik, insyaAllah kita boleh teruskan. Antara yang nasihat kedua, lebihkanlah makanan mengandungi kalsium, vitamin C, vitamin D. Itu vitamin ini juga membantu lebih lagi penyerapan kalsium dan nutrien daripada ibu kepada anak tadi. Okey. Di hari yang Maira jangan dilupakan. Itu paling penting. Setiap hari sekurang-kurangnya 2 kali buh gigi, 2 kali. Sekurang-kurangnya 2 kali. Jangan skip sebab dah mengandung, muak-muak tak nak buh gigi. Tak boleh Maira. Kena jaga juga gigi macam biasa. Kenapa kita kena banyakkan makanan berkhasiat tadi? Okay. Apa
kegunaan dia kan. Kenapa beria sangat nak lebih ni? Antara yang kita takut ialah kelahiran pramatang. Dan juga kadang-kadang bila anak tu dah dilahirkan, adanya berlaku contohnya bibir sumbing. Compilation pula. Lepas tu tak, benda-benda yang kata orang mengganggu tumbesaran gigi dia. Ada gigi tak ada kan. Itulah pentingnya kalsium tadi daripada ibu tu. Jadi dia kena lebihkan makanan yang berkhasiat untuk dapatkan kalsium dan juga nutrien tadi untuk baby dia. Tapi bukan semua makanan kita kena double kan. Kan? Jadi ada benda yang perlu ambil lebih. Ya, sehingga kan pepatah Cina ada menyatakan satu anak satu gigi. Apa maksudnya? Maksud satu anak tu akan menyebabkan satu rosakan satu gigi. Tapi kalau tak dijaga, insya-Allah. Itulah maksudnya berlakunya hubung kait antara ibu dan anak tadi. Kena makan kena makan benda-benda yang bagus. Betul. Penjagaan gigi yang bagus. Doktor ada nak tahu Kesimpulannya Maira. Okey, saya nak simpulkan sikit ya Maira ya. Minta maaf. Kita refer pada surah Luqman ayat 14. Maka itulah wajibnya seorang anak itu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Betapa besar pengorbanan. Pengorbanan, akrabnya hubungan daripada dalam kandungan kan, hubungan plasenta lagi. Dan itulah ibu mengandung ni dari awal hingga ke menyusu, mendidik anak dia. Itu kita kena bersyukur pada Allah Ta'ala. Allah lah tempat kita kembali, tempat kita terima balasan baik dan balasan buruk. Thank you so much doktor sebab sudi berkongsi segala ilmu dan pengalaman yang doktor dah hadapi. Jangan lupa saksikan Borak Pa and Ma untuk episod akan datang. That's it for today. Bye-bye. Okay doktor, bye-bye.